Seterusnya, College University Insania Queen dan Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia YPPM memeterai satu perjanjian persefahaman MOU dalam usaha mempertingkat dan martabatkan sistem pendidikan pondok. Kerjasama turut membabitkan program latihan termasuk pengurusan kewangan dan kokurikulum. MOU itu pada masa sama dilihat sebagai jambatan kepada pelajar pondok bagi melanjutkan pelajaran dalam bidang pengajian Islam ke peringkat lebih tinggi. Jadi kita nak dia datang ke universiti Islam, misalnya Queen lah, untuk melanjutkan pengajian, buat sarjana muda, buat sarjana dan seterusnya buat PhD. Dan dia boleh balik ke pondok tu untuk jadi pengurus, jadi guru dan sebagainya. Jadi itu orang kata capacity building yang pusat kajian pondok ni akan laksanakan untuk mengukuhkan institusi pondok di negara kita. Pengerusi YPPM, Datuk Dr. Masyidah Ibrahim yang ditemui turut berpandangan kajian mengenai pendidikan pondok adalah pendekatan terbaik dalam memajukan sekolah aliran berkenaan. Ia pada masa sama turut membuka peluang kepada pelajar untuk terus mendalami ilmu agama malah terdidik dari segi akademik. Dia boleh menjadi satu jalan untuk pelajar-pelajar pondok ini masuk ke pusat pengajian tinggi melalui pusat kajian pondok ni sendiri. Selain daripada kita mengadakan kajian-kajian dan seminar-seminar, sebab pondok ni dia bukan hanya di Malaysia tapi dia antarabangsa. Majlis pemeteraian MOU ini turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir. Baiklah, sebentar tadi adalah tayangan video salah satu pendidikan pondok yang mana telah wujud sejak era tradisional lagi. Seterusnya, saya akan memberi penerangan kepada anda tentang hala tuju perkembangan pendidikan era masyarakat tradisional. Baiklah, saya akan menerangkan kepada anda tentang latar belakang perkembangan pendidikan di Malaysia. Perkembangan pendidikan di Malaysia bukan sahaja melibatkan pada satu masa tertentu sahaja, namun ia melibatkan pendidikan pada era penjajahan, pada era selepas penjajahan, era pra-merdeka, era pasca merdeka serta perkembangan pendidikan pada era semasa dan perkembangan pada masa depan. Perkembangan ini turut memberi kesan kepada pembangunan modal insan dan pembangunan negara. Pendidikan di Malaysia semakin berkembang dari hari ke hari dan semakin mantap. Hal ini dikatakan demikian kerana perkembangan di Malaysia berkembang sejajar dengan keperluan masa dan cabaran yang semakin mencabar. Perkembangan ini bukan sahaja penting untuk perkembangan sektor-sektor utama yang lain tetapi juga amat penting untuk perkembangan modal insan dan masyarakat di Malaysia. Yang kedua, hala tuju pendidikan era masyarakat tradisional. Pada era masyarakat tradisional, pendidikan pada zaman itu mengisarkan kepada pembelajaran secara turun-temurun, yakni yang diwariskan kepada generasi seterusnya. Pendidikan ini lebih kepada proses pembelajaran untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berkebolehan dalam aspek teori, teknik dan praktikal. Falsafah pendidikan pada era masyarakat tradisional juga lebih kepada ilmu sosial, iaitu yang lebih cenderung untuk melahirkan generasi yang mempunyai adab sopan, hormat antara satu sama lain dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang yang dipelajari. Pendidikan pada era ini diajar oleh ibu bapa, keluarga dan masyarakat sekeliling. Ibu bapa khususnya memberi tunjuk ajar berdasarkan kemahiran yang dimiliki. Sebagai contoh, jika bapa seorang pekebun, maka apa yang diajarkan kepada anaknya sudah tentu perkara yang berkaitan dengan bercocok tanam. Ibu pula sebagai suri rumah akan mengajar anaknya, terutamanya anak perempuan, kemahiran memasak, mengemas rumah dan sebagainya. Selain itu, pendidikan era masyarakat tradisional juga merupakan satu medium untuk pengekalan hierarki dan status quo, iaitu perbezaan status dan pangkat. Ia turut memastikan keharmonian sistem dan fungsi insan dalam masyarakat. Pendidikan era masyarakat ini dikatakan cenderung kepada pelahiran modal insan yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana individu dan masyarakat era ini lebih menekankan aspek bakti kepada alam semula jadi dan bersungguh-sungguh untuk mengekalkan budaya warisan sejagat. Selain itu, perkembangan pada era masyarakat tradisional juga telah menghasilkan sekolah pondok dan madrasah. Untuk masyarakat era ini mempelajari ilmu yang lebih luas berkaitan metafizik, iaitu ilmu di sebalik apa yang terjadi. Pendidikan di sekolah pondok dan madrasah lebih menekankan pembangunan kerohanian. Hal ini demikian kerana sememangnya sekolah pondok dan madrasah menyediakan pendidikan kerohanian dan keagamaan seperti tauhid, akidah dan akhlak. Hala tuju pendidikan pada era masyarakat tradisional amat berkesan untuk menjadi pendorong kemajuan manusia dalam aspek kerohanian, pemikiran, moral dan keduniaan berdasarkan falsafah pendidikan agama yang ditetapkan dalam pembelajaran.
Institusi pendidikan yang berpaksikan falsafah pendidikan Islam ini mampu melahirkan masyarakat yang menjiwai agama pada setiap masa dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan ciri-ciri pendidikan era tradisional. Pendidikan ini jauh berbeza dengan pendidikan pada zaman moden. Saya akan menunjukkan jadual kepada anda yang menunjukkan ciri-ciri pendidikan tradisional berdasarkan beberapa aspek, iaitu masyarakat dan pendidikan. Yang kedua, pengetahuan dan pembelajaran. Yang ketiga, pengajaran guru. Dan yang terakhir iaitu tujuan dan program. Yang pertama, masyarakat dan pendidikan. Yang pertama, sekolah merupakan institusi pendidikan formal. Sekolah juga merupakan ejen kebudayaan. Pendidikan adalah matlamat utama masyarakat. Pendidikan dapat mengembangkan akademik dan nilai bersifat objektif dan tetap berdasarkan persetujuan. Seterusnya, bagi aspek pengetahuan dan pembelajaran, tumpuan lebih kepada pengetahuan dan maklumat, fokus kepada subjek iaitu pilihan guru, penyusunan berterutan dan orientasi perkara lampau. Rancangan pengajaran pula disusun mengikut topik. Yang ketiga, pengajaran guru. Pendidikan pengajaran guru berorientasikan teks dan bilik ajar. Ia secara berkumpulan dan jadual tetap dan masa yang seragam. Pengajaran berpusatkan guru dan pelajar pasif. Dan yang terakhir, keseragaman pengalaman bilik ajar dan situasi pengajaran. Seterusnya, yang terakhir iaitu tujuan dan program. Ia fokus kepada sastra dan sains. Ia merupakan satu pengkhususan dan kurikulum pula ditentukan. Ia merupakan standard yang tinggi dan cemerlang, iaitu tumpuan khas diberikan kepada mereka yang cemerlang baik dalam pendidikan dan kurikulum. Baiklah, itu sahaja persembahan video daripada saya. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.